Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita pada malam ini, iaitu secara online. Ya, malam ni insya-Allah akidah di sunnah wal jamaah. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita sambung sifat yang kedua pada malam ini, iaitu sifat qidam. Muka surat 53. Kitab Terjemahan Kifayatul Awam, muka surat 53. Dalil atas qidamnya Allah Ta'ala. Apakah dalil secara akal, secara logik yang menunjukkan Allah Ta'ala ini qidam, maksudnya kewujudannya itu tidak didahului dengan ketiadaan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waddalilu ala qidamihi ta'ala annahu iza lam yakun qadiman kana hadisan. Li'annahu la wasitata bainal qadimi wal hadith. Wa kullu syai'in intafa anhu al-qidam sabata lahu al-hudus. Dan dalil atas qidamnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sesungguhnya Dia, yakni Allah Ta'ala, jika tidak qadim maka dia itu hadis. Kerana tidak ada perantara sesuatu yang di tengah-tengah antara qadim dan hadis. Maka setiap sesuatu yang tidak ada qidam padanya tetaplah baginya baharu. Okey, dia hanya boleh bersifat salah satu daripada qadim dan hadis. Apa itu qadim? Qadim itu yang tidak ada permulaan. Kemudian apa lawannya adalah hadis, iaitu sesuatu yang ada permulaan ataupun yang baharulah. Jadi yang paling antara yang penting lah, muka surat 53. Muka surat 53, dalil atas qidamnya Allah. Mungkin berbeza sikit muka surat kitab saya dengan kitab tuan-tuan, sebab cetakan dia mungkin berbeza sikit. Cetakan sama, cuma dia punya, ada yang cetakan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tajuk dia dalil atas qidamnya Allah Ta'ala, muka surat 53.
Dia itulah seperti yang saya beritahu tadi, penting di sini kita memahami istilah. Apa bidang sekalipun kita ceburi, dunia atau akhirat, kita kena tahu istilah bidang tersebut lah. Kita jadi doktor ke, jadi engineer ke, jadi mekanik ke, jadi pilot ke, jadi lawyer ke, kita kena tahu istilah-istilah dia. Jadi banker ke, kita kena tahu istilah-istilah dia. Kalau tak tahu istilah, susah kita nak faham lah. Begitu je ilmu agama ada banyak, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu tasawuf, ilmu usul fiqh, ilmu tajwid, ilmu nahwu, saraf, macam-macam ilmu. Setiap bidang ilmu ada istilah dia. So di sini yang saya sebutkan tadi ada dua perkara, iaitu qidam, lawan dia hudus, ataupun satu lagi qadim, lawan dia hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi apa, qidam lawan dia hudus, qadim lawan dia hadis. So apa beza qidam dengan qadim? Apa beza hadis dengan hudus? Kalau qidam itu sifat lah. Sifat yang sebenarnya dia bukan sifat hakiki lah. Dia sifat yang kita kata tasamuh ataupun dianggap sebagai sifat sahaja. Jadi qidam itu kita kata sifat. Qadim itu zat yang bersifat dengan sifat qidam, atau sesuatu yang bersifat dengan qidam dipanggil qadim. Contohnya ilmu dengan alim lah. Nak bagi mudah, ilmu dengan alim. Apa beza ilmu dengan alim? Ilmu itu sifat, alim itu orang yang memiliki sifat ilmu. Itu dipanggil alim. Ilmu itu sifat, alim itu orang yang memiliki sifat ilmu. Begitu juga qidam itu sifat, yang memiliki sifat qidam dia panggil qadim atau qadim. Tapi di sini kebiasaan ulama tak kata qadim. Nanti qadim makna dia lain lagi nanti. Qadimun pakai sifat musyabahah, qadimun ikut wazan fa'ilun. Kemudian hudus. Hudus ni sifat, dan yang bersifat dengan sifat hudus tu dipanggil hadis. Isim fa'il terus. Hadis, maksudnya hadis itu sesuatu yang bersifat dengan sifat hudus dipanggil hadis. Jadi qidam itu sedia ada ataupun tidak ada permulaan, hudus itu baharu ataupun ada permulaan. So 4 istilah ni lah. Kalau kita nak sebut sifat saja, kita sebut qidam, kita sebut hudus. Kalau kita nak sebut zat bersama sifat, kita panggil qadim ataupun kita sebut hadis. Mai istilah. Okey. Jadi di sini dia kata dalil dia mudah saja. Apa dalil Allah tu qidam? Dalil dia, okey, kalau Allah tak qidam, Allah hadis. Allah tak qidam, Allah hudus. Allah tak bersifat qidam, maka Allah akan bersifat hudus. Sebab apa? Tidak di antara qidam dan hudus tidak ada tengah-tengah. Maksudnya qidam pun tidak, hudus pun tidak, tak boleh. Dia mesti salah satu. Dia tidak boleh terangkat ataupun hilang kedua-duanya. Ataupun dia panggil mani'ul khulu, maknanya terangkat kedua-duanya. Dia qidam pun tidak, hudus pun tidak, tak boleh. Dia mesti salah satu. Kalau dia hudus, dia bukan qidam. Kalau dia qidam, dia bukan hudus. Kalau dia bersifat qidam, dia bukan bersifat hudus. Kalau dia bersifat hudus, tak mungkin dia bersifat qidam. Dia tak boleh dua-dua. Dia qidam pun dia, hudus pun dia, pun tak boleh. Jam'u bainal naqidain pun tak boleh, ataupun khulu ataupun terangkat kedua-duanya. Itu pun tak boleh. Yartafi'ani ma'an tak boleh, yajtami'ani ma'an pun tak boleh. Terangkat kedua-duanya maksudnya tidak qadim dan tidak qidam dan tidak hudus pun tak boleh, ataupun dua-dua sekali, dia qidam dan dia hudus pun tak boleh. Jam'u bainal naqidain ataupun yajtami'ani bainan naqidain. Berkumpulnya dua perkara yang berlawanan itu mustahil. So dia mesti salah satu. Dan qidam ini adalah sifat qidam atau hudus. Qidam atau hudus adalah sifat bagi setiap yang wujud. Setiap yang wujud mesti sama ada wujudnya itu qidam atau wujudnya hudus. Istilah. Mesti. So Allah Ta'ala qidam, mustahil dia hudus. Dan selain Allah semuanya hudus, mustahil qidam.
Jadi faham makna qidam dan makna hudus. Jadi Allah Ta'ala wajib bersifat dengan sifat qidam. Maksudnya kewujudan Allah Ta'ala itu adalah qidam. Dan kalau kewujudan Allah itu tidak qidam, maka kewujudan Allah Ta'ala itu hudus. Mustahil kewujudan Allah Ta'ala itu hudus, mustahil. Di mana mustahilnya nanti kita bahas. Wa iza kana ta'ala hadithan iftaqara ila muhdithin yuhdithuhu waftaqara muhdithuhu ila muhdithin wa hakaza. Dan jika Allah Subhanahu wa taala itu hadis. Hadis itu berarti sesuatu yang bersifat hudus. Sesuatu yang bersifat baru, sesuatu yang kewujudannya ada permulaan. Nescaya dia membutuhkan, maksudnya memerlukan, ini bahasa Indonesia. Pastilah dia, yakni Allah Ta'ala, memerlukan kepada muhdith. Ini satu lagi istilah baru. Istilah baru yang dicetak daripada hudus juga. Iaitu muhdith yang membaharukan. Yang menciptakan atau yang membaharukan. Dipanggil muhdith. Kalau Allah Ta'ala itu hudus, baharu, pastilah ada yang membaharukannya. Kenapa? Sebab ada tidak boleh sesuatu itu dia baharu dengan sendirinya, itu mustahil. Sesuatu itu wujud dengan sendirinya mustahil. Baharu dengan sendirinya mustahil. Kalau ada, sila buktikan tu ya. Dan juga muhdis ataupun yang membaharukan atau yang mewujudkan Allah Ta'ala tu, siapa pula yang mewujudkan dia? Kalaulah Allah Ta'ala itu baharu, maknanya sebelum Allah tak ada. Lepas tu Allah diadakan. So siapa yang mengadakan Allah Ta'ala itu? Kalaulah ada sesuatu yang mengadakan Allah Ta'ala, maka siapa pula yang mengadakan Allah Ta'ala itu? Kemudian yang mengadakan Allah Ta'ala tu siapa pula yang mengadakan dia? Akhirnya dia panggil tasalsul, iaitu infinity secara negatif lah ke belakang. Infinity ke belakang, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dia infinity ke belakang. Siapa yang ciptakan dia? Yang ni pula siapa nak cipta? Yang ni pula siapa nak cipta? Yang tu pula siapa nak cipta? Dia takkan ada. Maka infinity ni mustahil. Itu ghairu tahassul, maksudnya tidak akan terhasil, tidak akan dapat jawapan. Mana mustahil. Setiap muhdis itu akan ada muhdis sebelumnya. Muhdis tu pun ada muhdis sebelumnya. Muhdis tu pun ada muhdis sebelumnya. Akhirnya kita tak dapat nak tahu siapakah yang pertama, sebab dia infinity ke belakang lah. Itu mustahil. Daur dan tasalsul. Ini istilah lagi. Belajar istilah lah. Belajar akidah ni belajar istilah. Fa'in lam taqif al-muhdithun. Kalau kita sambung, kita baca fa'in lam taqifil muhdithuna lazimat tasalsulu. Baca dulu. Wahuwa tatabu'ul asya'i wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayata lahu wattasalsulu muhala. Disalah cetak tu. Wattasalsulu tu pakai tak tahulah, kita saya tulis nun tapi sepatutnya tak. Wattasalsulu muhalun. Maka jika tidak pernah berhenti muhdis itu, maksudnya sebelum muhdis tu ada muhdis lain. Sebelum muhdis lain tu muhdis lain lagi. Sebelum mula muhdis lain lagi. Tak berhenti. Lazimlah tasalsul, iaitu berturut-turutnya segala sesuatu secara satu persatu kepada apa-apa yang tidak ada penghabisannya. Dan tasalsul itu adalah mustahil. Tak ada penghujungnya. Tak ada penghabisan, tak ada penghujungnya. Tapi ke belakang lah, dipanggil ke belakang. Tasalsul fil madi, mala nihayatalaha fil madi. Past tense, benda yang lalu.
Maknanya siapa cipta Allah? Muhdis. Ya, muhdis tu siapa pula cipta? Muhdis lain. Muhdis lain tu siapa cipta? Muhdis lain lagi. Muhdis lain lagi cipta siapa cipta? Muhdis lain lagi. Muhdis lain lagi. Muhdis lain lagi. Sampai bila? Tak ada penghujung. Maka mustahil. Wa in intahatil muhdithuna bi an qila innal muhditha allazi ahdatsallaha ahdatsahullahu lazimat dawru wa huwa tawaqqufu syai'in ala syai'in akhar tawaqqafa alaih. Dan jika berhenti muhdis-muhdis itu dengan dikatakan sesungguhnya muhdis yang menjadikan Allah itu telah dijadikan terlebih dahulu oleh Allah, maka lazimlah daur, yakni bergantungnya sesuatu atas sesuatu yang lain yang juga telah bergantung atasnya. Satu lagi istilah dia panggil daur. Dia panggil daur. Daur tu pusingan lah. Daur tu asalnya pusingan. Siapa cipta Allah? Muhdis. Siapa cipta muhdis? Allah. Siapa cipta Allah? Muhdis. Siapa cipta muhdis? Allah. Allah dulu ke muhdis dulu? Kalau Allah dulu, mustahil lah muhdis tu menciptakan Allah. Allah dulu, muhdis tu kemudian. Muhdis tu kemudian. Kalau kita kata muhdis itu dulu, mana boleh Allah ciptakan muhdis? Allah kemudian, muhdis dulu. Tapi Allah yang ciptakan muhdis. Mustahil. Saling bergantung kewujudannya antara satu sama lain, yang mana kita tak dapat nak tentukan siapa yang wujud dulu. Mustahil. Cuba fikirkanlah kalau boleh, kalau logik. Mustahil. Siapa cipta Allah? Muhdis. Siapa cipta muhdis? Allah. Mana boleh? Mustahil. Sebelum Allah Ta'ala diciptakan dah tentulah dia tak ada. Na'udzubillah, ni contoh lah. Ini contoh saja. Na'udzubillah. Jadi kalaulah Allah Ta'ala diciptakan, maknanya sebelum tu Allah tak ada. So kalau Allah tak ada, macam mana Allah Ta'ala nak ciptakan muhdis? Sebab dia kata muhdis tu Allah juga yang cipta. Allah muhdis tu cipta. Siapa cipta siapa sekarang ni? Saling menciptakan antara satu sama lain. Habis siapa dulu? Mustahil. Dia mesti kena ada siapa dulu, siapa kemudian. Mustahil kalau sama-sama tak ada, sama-sama wujud diciptakan oleh satu sama lain. Pun mustahil, tak boleh. Mustahil. Daur itu bisa terjadi atau boleh terjadi dengan hanya satu wasitah, satu perantara, kalau muhdisnya hanya dua atau lebih dari satu wasitah, dengan sebab muhdisnya lebih dari dua. Jadi dia ada dua je lah. A ciptakan B, B ciptakan A. Itu dia panggil daur mubashir. Contoh daur yang wasitahnya cuma ada satu ialah Zaid menjadikan Ammar dan Ammar menjadikan Zaid. Ini menunjukkan bahawa Ammar bergantung kepada Zaid kerana Zaid menjadikannya, dan Zaid pun bergantung kepada Ammar kerana Ammar telah menjadikannya. Maka jelaslah erti dari bergantungnya sesuatu atas sesuatu yang lain yang juga bergantung atasnya. Atau sesuai dengan contoh di sini, Ammar bergantung kepada si Zaid, di mana dia, yakni Zaid, juga bergantung kepada Ammar. Maka mustahil. Allah sama je semua. Zaid siapa cipta? Ammar. Ammar siapa cipta? Zaid. Itu dia panggil daur mubashir, tidak ada wasitah. Dia dua je. Tidak ada perantara. Wasitah tu perantara. Pada contoh tersebut, wasitahnya satu, yakni Ammar, kerana yang menjadi muhdis dua, yakni Zaid dan Ammar. Zaid muhdis, Ammar pun muhdis. Zaid cipta Ammar, Ammar cipta Zaid. Mustahil. Adapun contoh daur yang wasitahnya lebih dari dua adalah Zaid menjadikan Ammar, Ammar menjadikan Bakar, dan Bakar menjadikan Zaid. Dia tiga segi. Tiga segi. Pusingan yang tiga segi. A, B, C lah. Kalau tak nak guna Zaid, Ammar, Bakar, guna A, B, C pun boleh. Siapa ciptakan A, B. Siapa ciptakan B, C. Siapa ciptakan C, A. Dia pusing. Ni dia panggil daur ghairu mubashir.
daur ghairu mubashir, pusingan yang tidak kontak ataupun tidak secara langsung antara satu sama lain melalui perantaraan yang lain. Dia ada perantara yang lain. Jadi A dia tak terus pergi kepada C. Dia A kepada B, B kepada C, C kepada A. 4 pun boleh, 5 pun boleh, 6 pun boleh, berapa-berapa pun boleh. Tetapi dia last kali mesti kembali kepada yang pertama. Itu dia panggil daur ghairu mubashir. Pun mustahil. Pun mustahil. Maka di sini bakar bergantung kepada Zaid dengan perantaraan bergantungnya dia, yakni si bakar kepada Ammar, dan juga bergantung kepada si Zaid, sedangkan keadaan Zaid sendiri juga bergantung kepada bakar. A bergantung kepada B, B bergantung kepada C, C bergantung kepada A. Segi A tergantung pada B balik. Itu dipanggil daur ghairu mubashir. Mustahil. Pada contoh tersebut, wasitahnya lebih dari satu, yakni Ammar dan Bakar, kerana muhdisnya lebih dari dua, yakni Zaid, Ammar dan Bakar. Ketiga-tiga muhdis. 4 pun boleh, 5 pun boleh, 6 pun boleh. Tapi dia balik pada yang pertama lah. Dia balik pada yang pertama. Itu dia panggil daur ghairu mubashir. Pun mustahil. فإنه إذا كان لله تعالى عز وجل محدث كان متوقفا على هذا المحدث وقد فرضنا أن الله أحدث هذا المحدث فيكون المحدث متوقفا على الله. Maka sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla itu memiliki muhdis, nescaya Allah itu bergantung kepada muhdis ini. Sedangkan kita telah mewajibkan bahawa Allah Ta'ala lah yang menjadikan muhdis ini. Maka muhdis tersebut bergantung juga kepada Allah. Allah bergantung kepada muhdis, muhdis bergantung kepada Allah. Mustahil. Wad-dawru muhalun ay la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Wallazi adda ila ad-dawri wat-tasalsuli muhalaini fardu hudusihi ta'ala azza wa jalla fayakunu hudusuhu ta'ala muhalun lianna kulla syai'in yuaddi ila al-muhal. Dan daur itu adalah mustahil dalam erti tidak didapatkan pada akal akan wujudnya daur tersebut. Dan sesuatu yang menghantar kepada atau membawa di sini, sesuatu yang membawa kepada daur dan tasalsul yang mustahil, keduanya adalah kewajipan barunya Allah Subhanahu wa taala. Maka barunya Allah Taala adalah mustahil kerana setiap sesuatu yang menyebabkan kepada yang mustahil adalah mustahil. Faham Jadi bila daur itu mustahil, maka mustahil bila kita kata Allah Ta'ala itu tidak, maka akan jadi daur atau tasalsul. Daur atau tasalsul itu mustahil, jadi yang membawa kepada mustahil pun mustahil. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mengantuk dah, awal-awal lagi dah mengantuk. Kesimpulan dalil qidam. Fahasilud dalil an taqula law kana Allahu ghaira qadimin bi an kana hadisan laftaqara ila muhdithin fayalzamu ad-dawru aw at-tasalsulu wa huma muhalani fayakunu hudusuhu muhalan fathabata qidamuhu wa huwal matlub. Maka kesimpulan dalil itu adalah bahawa anda berkata kalau Allah itu tidak qadim dalam erti dia baru, yakni hadis, nescaya dia membutuhkan atau memerlukan kepada muhdis. Maka lazimlah daur dan tasalsul, dan keduanya adalah mustahil. Maka jadilah baharunya Allah Ta'ala itu mustahil. Maka tetaplah qidamnya dan dialah yang dituntut dan dicari.
Kalau Allah Ta'ala itu hadis, maka akan jadi daur atau tasalsul. Daur atau tasalsul mustahil, maka Allah Ta'ala hadis pun mustahil. Bila Allah Ta'ala hadis mustahil, maka mestilah Allah Ta'ala qadim. Sebab dia mesti salah satu. Kalau dia tak hadis, dia qadim. Kalau dia tak qadim, dia hadis. Sekarang ni kita kata mustahil Allah hadis. Kerana Allah hadis akan berlaku daur dan tasalsul. Daur dan tasalsul itu mustahil. Maka sesuatu yang membawa kepada mustahil, maka hasilnya pun mustahil. Maka Allah Ta'ala hadis itu mustahil, sebab akan membawa kepada daur dan tasalsul yang mustahil. Maka bila Allah Ta'ala hadis itu mustahil, maka sabitlah Allah qadim. Sabitlah lawan bagi hadis, iaitu qadim. Itulah yang kita cari. Itulah yang kita kata dalil aqli. Wa hadha dalilul ijmali. Ini adalah dalil ijmali, iaitu secara global. Di qidamihi ta'ala, bagi qidamnya Allah Ta'ala. Wa bihi yakhrujul mukallaf, dan dengannya keluarlah seorang mukallaf itu min ribqatit taqlid, daripada tanggungan taklid. Allazi yukhlidu sahibahu finnar, yang mana akan mengekalkan orang yang bertaklid itu di dalam neraka. Ala ra'yi Ibn al-Arabi wa Sanusi kama taqaddama, atas pendapat Imam Sanusi dan Imam Ibn Arabi seperti mana yang telah lalu perbahasan sebelum ini. Dan inilah dalil ijmali bagi kidamnya Allah Ta'ala, dan dengannya keluarlah si mukallaf dari kekangan taklid yang mengekalkannya di dalam neraka, berdasarkan pendapat Ibn Arabi dan Sanusi sebagaimana yang telah sebagaimana yang telah terdahulu keterangannya. Jadi yang dibahaskan tadi itu dikatakan dalil ijmali, dalil akal yang ijmali, yang global. Dalil akal yang global, mudah saja. Di sini mudah. Allah mesti qadim, iaitu kewujudan yang tidak ada permulaan. Apa dalil dia secara akal? Secara akal kata kalau Allah tak qadim, Allah hadis. Kalau Allah hadis, Allah baharu, siapa pula yang menciptakan Allah Ta'ala? Kalau kita kata ada muhdis yang menciptakan Allah Ta'ala, maka siapa pula yang menciptakan muhdis itu? Kalau dikatakan muhdis lain, akhirnya akan jadi tasalsul. Kalau kita kata Allah lah cipta muhdis itu, akan jadi daur. Maka tasalsul dan daur itu mustahil. Maka apabila tasalsul dan daur mustahil, maka Allah Ta'ala itu hadis mustahil. Apabila Allah Ta'ala hadis itu mustahil, maka tak ada pilihan lain. Allah Ta'ala mesti qadim. Allah Ta'ala mesti qadim. Jadi sabitlah Allah Ta'ala itu qadim. Jadi dalil ni, siapa tak tahu dalil ni, maka kata Imam Sanusi, Imam Ibn Arabi, kafir. Siapa tak tahu dalil ni, siapa tak tahu Allah tu qadim, dan berserta dengan dalilnya hujah untuk mempertahankan kekodiman Allah Ta'ala itu, maka dia kafir. Ini pendapat Imam Sanusi dan Imam Ibn Arabi. Sebelum ni kita dah bahas. Kita dah bahas. Taklid dalam akidah tidak boleh, tapi bagi yang baru belajar akidah, adakah ia jatuh dalam bertaklid? Okay. Dia ada tahap-tahap dia lah. Dia ada tahap-tahap dia. Sebelum ni pun saya dah bahas panjang. Dia mudah je taklid ni. Taklid ni kenapa kafir, kenapa tak sah akidah? Kita bagi contoh lah. Kita bagi contoh mudah. Ada orang macam ni. Saya ajak Ammar Husaini Zainal Abidin. Okey. Saya ajak Ammar Husaini Zainal Abidin pergi ke Penang. Jom kita pergi Penang. Maka Ammar Husaini Zainal Abidin kata apa? Boleh, saya ikut. Saya ikut ustaz. Maka saya pun bawa, dia follow belakang. Saya bawa kereta, dia follow belakang. Dia kata tak apa, saya bawa family saya. Saya kata saya bawa family saya, dia kata dia bawa family dia. Okey, tak apa. Kamu follow saya. Saya pun masuk highway KL Seremban. Masuk highway KL Seremban, tol Sungai Besi, tol Seremban, teruskan lagi sampai ke Melaka, sampai ke Johor. Si Ammar Husain ni ikut je. Ikut je. Itu namanya taklid yang tak sah.
Ikut yang main ikut je. Okey, satu lagi ikut macam ni. Satu lagi ikut, saya kata saya nak pergi Penang. Lepas tu dengan family saya, Ammar Husaini Zainal Abidin kata saya nak ikutlah dengan family saya. Boleh, jom. Saya bawa kereta dengan family saya, kamu bawa ikut belakang. Bila saya masuk KL Seremban, highway KL Seremban, pergi ke Tol Sungai Besi, dia pun call saya. Ustaz kata nak pergi Penang. Asal Ustaz lalu pergi Seremban ni? Dia kata tak apa. Saya kata tak apa, ikut je. Nanti betul saya tahu memang nak pergi Penang. Kamu ikut je dulu. Lepas tu sampai ke Seremban. Dia call lagi, Ustaz ni dah sampai Seremban dah ni. Ya betul, kata nak pergi Penang. Ini dah sampai Seremban. Jadi maknanya dia bukan ikut saja. Sambil dia ikut, dia tengok. Dia perhatikan. Biar betul Ustaz ni kata nak pergi Penang, tapi lalu KL, lalu highway pergi menuju ke Seremban. Takkan sampai ke Penang ni, akan sampai ke Johor lah sekali. Sampai Johor, tak akan sampai Penang punya. Maknanya dia ikut juga, tapi dalam keadaan dia memerhatikan. Tetapi bila saya kata sebenarnya saya memang nak pergi Penang, tapi saya terlupa lah, saya kena pergi Seremban sekejap, singgah nak kena ambil barang sikit, bawa pergi Penang. Mungkin dia, tak apa, saya follow je, saya ikut. Lepas tu sampai Seremban, kita patah balik pergi Penang. Ini jenis tak ada tanya apa, ikut je. Signboard pun tak tengok, apa pun tak tengok, ikut je kereta saya. Itu yang bahaya. Taklid ni ikut-ikut orang lah, tak tahu dalil. Maksudnya ada taklid yang bahaya, yang Imam Sanusi dengan Imam Ibn Arabi yang kata kafir ni. Maksud dia, takkanlah kau ni bila sembah Allah Ta'ala, kau tak tahu Allah Ta'ala tu qidam, tak tahu Allah tu baqa'. Sebab orang tu kata qidam, kau pun kata Allah qidam. Orang tu Allah tu baqa', kau pun kata Allah tu baqa'. Bila tanya, betul kalau ni qidam, apa dalam qidam? Tak tahu lah, saya ikut je. Itu yang bahaya. Bahaya ni apa? Bila orang tu murtad. Contohnya, yang saya bagi contoh banyak kali kan sebelum ni. Sebelum ni selalu saya bagi contoh. Satu orang yang budak kecil umur 7 tahun. Umur 7 tahun mak ayah dia Islam. Mestilah dia Islam kan. Bila kita tanya dia dekat budak umur 7 tahun, kenapa kau Islam? Kita kata mak ayah saya Islam, saya mestilah Islam. Okey. Bila mak ayah dia ketika umur 7 tahun tu, tiba-tiba mak ayah dia nak tukar agama. Mak ayah dia kata, na'uzubillah, ni contoh ini contoh aja. Mak ayah dia kata mak dengan ayah sekarang nak tukar agama Kristian. Contohlah ni, contoh je, na'uzubillah. Maka anak dia yang 7 tahun ikut tak? Mesti ikut punya. Pasal apa? Anak dia memang ikut mak ayah dia. 7 tahun, umur 7 tahun taklid lah tu. Jadi mak ayah dia tukar agama, dia pun ikut. Pasal apa? Dia umur 7 tahun, dia beriman pun ikut mak ayah dia. Maka mak ayah dia tukar agama Kristian, dia ikut juga. Tapi kalau katalah kita sekarang umur 40 tahun. Kita umur 40 tahun. Budak yang 7 tahun tadi sudah pun berumur 40 tahun. Pada 7 tahun dia ikut mak ayah dia, jadi Islam lah. Mak ayah dia Islam, dia pun Islam umur 7 tahun. Lepas tu ketika dia umur 40 tahun, ketika dia berumur 40 tahun Islam, mak ayah dia tiba-tiba mak ayah dia kata, mak ayah dia mungkin 60-70 tahun lah. Dia 40 tahun. So mak ayah dia kata, mak dengan ayah nak tukar agama lah. Nak tukar agama Kristian lah pula. Agak-agak dia ikut tak? Mana boleh mak? Silat-silat dia yang marah mak ayah dia. Astaghfirullahalazim. Apa ni mak dengan ayah ni dia buang tabian ke? Murtad, na'uzubillah, astaghfirullah, mengucap. Dia pula tak bagi. Itu maknanya dia tak taklid. Pasal apa? Kalaulah misalnya umur dia 40 tahun, mak ayah dia kata, mak dengan ayah nak tukar agama, saya okey, saya ikut je. Walaupun umur dah 40 tahun, dia kata, saya ikut je mak ayah, tak kisah. Itu taklid yang tak boleh. Itu taklid yang tak boleh. Maksudnya apabila si muqallad atau orang yang dia ikut itu berubah agama dia, berubah akidah dia, dia pun ikut. Itu yang tak boleh. Itu yang tak boleh. Ada bahayanya. Sebab apa? Sebab bila mak ayah dia ketika dia umur 40 tahun, mak ayah dia ajak tukar agama, dia akan berbagi hujah. Astaghfirullahaladzim, mana boleh tukar agama?
Ini Islam agama yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah, dalil dia sekian. Maknanya dia ada hujah. Dia ada hujah, dia ada alasan, dia ada dalil untuk berpegang kepada akidah dia. Bahkan dia akan halang mak ayah dia daripada murtad, na'udzubillah. Memang itu yang dimaksudkan. Maksudnya orang yang taklid yang kafir ni menurut Imam Sanusi dengan Imam Rabi ni, ulama takwil kan lah. Maksudnya dia ikutnya sampai kalau orang yang dia ikut tu tukar agama, dia pun tukar juga. Itu yang bahaya, itu yang kafir. Jadi sekiranya dia boleh mempertahankan akidah dia, maka kita kata sahlah iman dia. Jadi untuk dia mempertahankan akidah dia, ni antara caranya lah. Antara caranya kita bagi dalil akal. Kita bagi dalil akal. Sebab apa? Manusia ni akal dia lebih kuat. Akal dia lebih kuat. Jadi akal sebenarnya yang buat keputusan kan hati dia. Akal dia, atas nasihat akal dia dan hati dia. Sebab kalau lah betul-betul orang tu kuat dalil akli nakli dia kan, maka dia takkan murtad. Kalau tuan-tuan tak percaya, orang kan pertikaikan dalil akal ni. Saya dah panjang lebar bahas sebelum ni kan, letih nak bahas. Jadi kalau betul lah dalil Quran hadis itu kuat, kenapa orang murtad? Tu je saya nak tanya. Kenapa orang Islam yang percaya kepada Quran hadis sebagai dalil, kenapa dia murtad? Dia tak percaya Quran hadis ke? Quran hadis tak cukup kuat ke? Quran hadis tak cukup kuat ke? Quran hadis tak cukup kuat untuk menghalang dia daripada murtad. Kalau Quran hadis tu sudah cukup dalil dia, kenapa dia murtad? Adakah yang tak setuju dengan Ibn Abri? Memang tak setuju pun. Memang ulama tak setujulah. Ulama tak setuju, majoriti jumhur ulama tak setuju kalaulah yang dimaksudkan itu taklid tanpa dalil. Tetapi ulama kata seperti yang saya sebut tadi lah. Kalau kita kata Imam Ibn Arabi dengan Imam Sanusi kata asalkan taklid tak tahu dalil kafir, itu kita tak setujulah. Semua ulama tak setuju. Kalau kita kata maksud Imam Ibn Arabi dan Imam Sanusi itu taklid yang itu kafir, maksudnya kalaulah orang yang dia ikut itu murtad, dia ikut murtad, itu kita setujulah. Itu kita setuju. Tapi kalau pukul rata siapa yang tak tahu dalil dia kafir, itu ulama tak setuju. Ulama tak setuju. Paling pun dalam bab ni dia ada 6 pendapat. Dalam bab ni ada 6 pendapat. Dah dibahas dah sebelum ni muka surah. Sebenarnya dah panjang pasal PKP punya pasal kan. Saya sekejap kat mana? Dia ada pembahasan dia. Atau akan datang lah. Rasanya depan ni akan datang. Muka surat ni 33. Kat sana boleh refer balik. Pendapat jumhur, pendapat muktamad dalam Asy'ariyah mengatakan bahawa kalau orang itu dia taklid tetapi dia ada tetapi dia taklid tetapi iman dia mantap, teguh. Iman dia teguh. Dia taklid tak tahu dalil tapi iman dia teguh. Paling pun dia berdosa saja, tak kafir. Dia tak kafir lah. Iman teguh tak kafir lah. Tapi berdosa. Berdosa kerana apa? Kerana meninggalkan perintah untuk mencari dalil. Meninggalkan perintah untuk mencari dalil. Sebab mencari dalil tu wajib dalam akidah. Dalam akidah mencari dalil tu wajib. Mazhab Asy'ariyah. Mana dalil dia? Baca Quran 600 ayat ada. Dalam Al-Quran 600 ayat dalil Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan segala sifat-sifat yang kita sebut. Bahkan 70%, 60% Al-Quran itu semuanya dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat yang kita belajar ni. Lagi banyak daripada dalil solat, lebih banyak daripada dalil puasa, lebih banyak daripada dalil
Dan Allah Ta'ala suruh, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, afala yanzuruna ilas samai fawqahum kaifa banainaha, wa fi anfusihim afala tubsirun, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. 600 ayat kauniyah yang menjadi dalil kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Macam mana boleh kata tak wajib lagi? Macam mana kata boleh tak wajib lagi sedangkan paling kurang 600 ayat kauniyah yang menceritakan dalil-dalil tentang kewujudan Allah Ta'ala. Macam mana? Jadi majoriti punya pendapat iman dia sah tapi dengan syarat, dengan syarat iman dia teguh. Maksudnya teguh, tidak ada sedikit keraguan pun. Walaupun dia tak tahu dalil, tetapi iman dia mantap, teguh, tidak ada keraguan. Maka dia iman dia sah, tidak kafir, tetapi dia berdosa kerana meninggalkan perintah mencari dalil. Mana dalil suruh kita cari dalil tentang kewujudan Allah? Itu saya dah sebut tadi, dah 600 ayat dah lebih lah. Cukup lah tu. Cukup banyak dalil yang menyuruh kita mencari dalil tentang kewujudan Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walaupun ada pendapat seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahawa orang yang tidak tahu dalil tapi dengan syarat lah. Dengan syarat iman dia mantap, tidak ada keraguan, walaupun dia tak tahu dalil, tak berdosa. Iman sah, tak kafir dan tak berdosa juga. Sebab kata Imam Ghazali mencari dalil tu sunat. Ulama Asy'ariyah jumhur majoriti kata wajib. Sebab apa? Ulama Asy'ariyah kata macam mana orang tu boleh jadi mantap iman dia? Kembali kepada persoalan tadi kan, budak 7 tahun tadi, mak ayah dia ajak dia murtad, dia ikut. Sebab dia umur 7 tahun. Tapi kalau umur 40 tahun kan, mak ayah ketika dia umur 40 tahun, mak ayah dia ajak dia murtad, dia silap-silap, dia yang menghalang mak ayah dia daripada murtad. Okey, nak tanya, macam mana daripada umur dia 7 tahun tadi, kalau mak ayah dia ajak murtad, dia ikut murtad, tetapi bila dia dah umur 40, bila mak ayah dia ajak murtad, dia siap mengamuk lagi, dia siap menghalang mak ayah dia untuk murtad lagi. Apa yang menyebabkan berubahnya ketika dia 7 tahun tu, dia ikutlah. Dia ikut je mak ayah dia kalau murtad. Na'udzubillah. Tapi 40 tahun dia takkan ikut. Apa? Takkan tiba-tiba je. Takkan tiba-tiba berlaku dia punya iman dia mantap dengan tiba-tiba. Mustahil. Mesti ada sebab. Mesti ada sebab yang menyebabkan ketika umur dia 40 ni, contoh 40 ni saya bagi contoh je lah. Maksudnya dia dah besar lah. Dia dah boleh fikir. Bila dia dah boleh fikir, bila mak ayah dia ajak dia murtad, dia akan takkan ikut. Bahkan dia akan halang mak ayah dia. So, apa yang menyebabkan perubahan budak umur 7 tahun, kalau mak ayah dia ajak dia murtad, dia akan ikut mak ayah dia. Tapi orang yang umur 40 tahun, kalau mak ayah dia ajak murtad, dia takkan ikut. Apa yang menyebabkan berubahnya daripada 7 tahun ke 40 tahun? Takkan berubah dengan tanpa sebab. Mustahil. Pasti ada sebab. Pasti ada sebab yang menyebabkan dia teguh dengan akidah dia. Sebab dia belajar dalil. Dia tahu cukup sikit hari demi hari demi dia semakin yakin Allah Ta'ala itu. Dalil-dalil bukti kan Allah Ta'ala beritahu kan, inna fi khalqis samawati wal ard. Allah Ta'ala beritahu dalam penciptaan langit dan bumi ni, 7 petala langit, 7 petala, semua menjadi dalil bukti tanda kewujudan Allah Ta'ala. Dia belajar dalil lah tu. Sebab tu belajar dalil wajib. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu kan perintah. Ketahuilah. Jadi wajib belajar. Jadi itu yang jumhur punya pendapat lah. Tapi itulah, ada pendapat kan, saya kata ada 5 pendapat tu. Tapi yang muktamadnya, sekiranya dia mempunyai kemampuan untuk mencari dalil, maka wajib dia mencari dalil. Dan sekiranya dia tidak tidak melakukan pekerjaan mencari dalil itu, maksudnya tak belajarlah untuk mencari dalil, maka dia berdosa.
Dan iman dia sah kalau iman dia mantap, teguh dan tidak ada keraguan. Syarat dia iman maknanya iman dia kuat, teguh, mantap, tidak ada sedikit keraguan. Maka kita kata dia Islam lah, dia tak kafir. Dan sekiranya dia mampu cari dalil, dia tak cari dalil, maka dia berdosa. Dia berdosa itu jumhur. Imam Ghazali kata tak berdosa, cari dalil tu hanya sunat saja. Itu pendapat Imam Ghazali, lain sikit daripada jumhur Asy'ariyah, majoriti Asy'ariyah. Cuma ulama Asy'ariyah kata macam mana dia boleh mantap iman dia kalau tak ada dalil? Mustahil seseorang tu berubah jadi mantap tanpa sesuatu sebab, tanpa ada dalil. Mesti sebab ada dalil, sebab tu dia menjadi mantap. Imam Ghazali bagi alasan dia imam dia jadi mantap dengan sebab ibadat. Imam Ghazali kata iman dia jadi mantap sebab ibadat. Zaman sekarang semayang Jumaat pun tak boleh. Semayang pun 1 meter, tiba-tiba ibadat dia nak memantapkan iman dia. Zaman dulu lain. Zaman sekarang ibadatnya tinggi-tinggi pun belum tentu lagi dia punya keimanan dia teguh. Kan? Panjanglah nak ceritalah bab tu. Dah pukul 10 lebih dah. Jadi kesimpulannya bahawa di sini Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib baginya qidam, iaitu kewujudannya yang tidak ada permulaan, yang sedia ada. Dalil dia apa? Seperti yang kita bahas tadi. Dalilnya mudah saja, dalil ijmali. Nanti ada dalil tafsili kemudian. Itu kitab yang lagi besar lagi. Nanti sambung insya-Allah pada akan datang sifat yang ketiga, iaitu sifat baqa. Cukup Berkenaan sifat qadim, Al-Quran itu qadim bagaimana dengan kedudukan hadis kursi. Hadis kursi maknanya qadim, lafaznya hadis. Maknanya qadim, lafaznya hadis. Panjang tu pembahasan tu. Nanti sifat kalam. Dalam sifat dan sifat yang kalam nanti kita bahas lebih detail insya-Allah. Ringkasnya hadis kursi itu maknanya Allah Taala berikan kepada Nabi ilham. Cuma dia punya lafaz tu Nabi yang buat. Itu hadis kursi. Kalau Quran sebenarnya lafaz itu sendiri pun dari Allah, tetapi oleh kerana dia berbentuk lafaz memang dia hadis juga. Cuma bezanya hadis kursi itu Nabi yang buat lafaz itu, bukan Allah. Wallahu ta'ala alam. Setakat itu dulu apa yang baik daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak baik kelemahan saya minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin wa iyyakum, sama-sama semua. Memang internet sekarang agak teruk lah. Terus terang saya cakap, saya tak tahu dah. Saya pakai 2 line sekarang ni. Saya switch di antara U-Mobile, Maxi, itulah yang paling kuat dekat kawasan kami ni. Yang lain saya dah try 6 SIM card, semuanya hancur. 6 SIM card saya try, baki 2 je yang okey, 4 lagi out. Saya beli, saya try, saya register, macam-macam saya buat. Ni lah yang paling, ni pun saya top up. Saya buat add-on, top up, gandakan lagi. Tak tahu nak buat apa lah. Kami dah apply saya dah cuba apply yang paling laju tu, pakai kabel kan, Streamix semua tu. Dia tak nak buat. Kawasan ni kawasan hutan, dia tak nak buat. Dia kata 40 orang minta baru dia buat. Kami dah minta 40 orang pun dia tak buat juga. Tak tahu kenapa. Kami lebih kurang 1 km masuk dalam hutan lah. Siapa yang pernah datang tu dia tahulah. Dan mohon semua dah, Streamix semua mohon, tak boleh juga. Tu saya tak tahu lah lepas ni saya nak buat macam mana lagi tentang masalah line ni. Kalau nak buat kuliah luar rumah, cari tempat tu pelik pula kan. Nanti hujan lah apalah, tengah-tengah malam buta ni kuliah. Cari spot-spot yang kuat kan susah. Saya kat sini je lah saya buat macam mana. Mudah-mudahan Allah mudahkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.